Boleh dengar? Boleh dengar? Boleh ya? Jelas ya? Ya, jelas. Kita sekarang ni ada 40. Kita tunggu lagi ke macam mana, Cam? Teruskan. Tak Teruskan payah saja. tunggu dah. Assalamualaikum. Salam. 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 Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Bersa Puan Hajah Rosmawati binti Ibrahim, Pengetua SMK Pangkal Kalong. Yang Bersa Encik Bahrudin bin Maknawi, Penekanan Pentadbiran SMK Pangkal Kalong. Yang Bersa Encik Abdul Razak bin Mamat, Penekanan HEM SMK Pangkal Kalong. Yang Bersa Encik Abdul Hadi bin Yaakob, Guru Penekanan Kurikulum SMK Pangkal Kalong. Barisan Guru Kanan, Kaunselor-Kaunselor, Puan Tong Swak Song, penceramah kita pada hari ini, tetamu-tetamu jemputan daripada JPN Kelantan, pada PPD Kota Baru dan sekitarnya yang turut sama bersama kita pada pagi ini, guru-guru, staf akademik, seterusnya anggota kumpulan pelaksana AKP SMK Pangkal Kalong, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu dalam satu lagi majlis ilmu yang diberkati. Pada kali ini dalam siri latihan dalam kumpulan LDP peringkat SMK Pangkal Kalong, kita berpeluang untuk belajar membina saluran YouTube ataupun YouTube channel khusus untuk PDPR kita, atau boleh juga untuk tujuan lain yang dapat memberi faedah kepada masyarakat dan secara tidak langsung boleh juga memberi keberhasilan kepada kita semua. Untuk meneruskan acara, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Hajah Rosmawati binti Ibrahim, Pengetua SMK Pangkal Kalong untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan LDP kita pada hari ini. Dipersilakan. Tak ada bunyi ya Cikgu Rik? Silakan Pengetua untuk mari ucapan dan perasmian. Okey. Baik, terima kasih pengurusi majlis ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang berusaha Cikgu Bahrudin bin Muhammad Nawi, PKP SMK Pangkal Kalong, Cikgu Abdul Razak bin Mamat, penolong kanan hal ehwal murid, Cikgu Abdul Hadi Yaakob, penolong kanan kurikulum, Cikgu Ibrahim bin Mamat, guru kanan sains kemanusiaan, memangku ataupun menanggung tugas-tugas PKKO, barisan guru kanan, guru-guru bimbingan dan kaunseling, guru semua guru SMK Pangkal Kalong serta semua warga maya semua. Sekejap ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita semua dapat merealisasikan perbengkelan pembinaan channel YouTube SMK Pangkal Kalong yang julung kalinya diadakan pada hari ini. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada pelaksana, ya, AJK pelaksana perbengkelan ini yang menyahut cabaran untuk menyediakan channel YouTube sebagai pelantar untuk semua kerja buat warga pendidik SMK Pangkal Kalong.
Terima kasih juga kepada Cikgu Tong Swat Song yang merintis jejak membina channel YouTube ya bagi PDPR, PSV semasa mengajar ya sekolah kita. Harapan saya semoga SMK Pangkal Kalong menjadi sekolah pertama di mana semua guru di sekolah ini mempunyai channel YouTube-nya sendiri. Ya, dan insya-Allah dengan adanya perbengkelan ini, dengan adanya channel YouTube sendiri ini, kita akan lebih kreatif ya dan inovatif serta boleh menyumbang dengan cara tersendiri untuk memudahkan perkongsian bahan multimedia interaktif dan pelaksanaan PDPR serta PDPC ya yang tak lama lagi insya-Allah, dan semoga ianya lebih mantap dalam kalangan kita semua. Saya juga sangat teruja dan rasa bertuah kerana mempunyai warga sekolah ya yang terdiri daripada kalangan guru-guru yang sangat committed dan sangat mempunyai kemahiran ya, pelbagai kemahiran yang ada ataupun multitasking. Peluang ini boleh digunakan untuk menyahut cabaran bagi memantapkan pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Pembelajaran secara norma baharu yang perlu kita warga pendidik kuasai. Saya juga mengucapkan terima kasih dalam perbengkelan kita pada hari ini. Pastikan tuan-puan mengisi kehadiran dalam Google Form yang akan dikongsikan sekejap masa lagi supaya kehadiran tuan-puan boleh direkodkan untuk mata kredit dalam SPL KPM. Tidak lupa juga, jutaan terima kasih saya kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan yang memberi ruang dan peluang serta kerjasama atas usaha-usaha yang dilakukan oleh SMK Pangkal Kalong bagi mencemerlangkan pendidikan anak-anak didik kita semua. Saya doakan semoga kerja buat kita pada hari ini dan seterusnya dipermudahkan dan direstui Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kami warga SMK Pangkal Kalong akan berusaha mempelbagaikan pelbagai aktiviti dan program bagi memastikan anak didik kami terus cemerlang. Untuk makluman warga maya semua, SMK Pangkal Kalong telah mencetuskan idea untuk membuat program Suamaya Jejak Cemerlang SPM 2021 bagi mata pelajaran STEM yang baru saja berakhir ya menggunakan pelantar ciscowebex.com. Dalam majlis ini seramai 544 orang murid daripada 27 buah sekolah ya daripada 5 PPD di Kelantan ya. Jadi maklum balas yang kami terima sangatlah membanggakan dan insya-Allah ya kami akan ulangi lagi dengan siri yang kedua bagi mata pelajaran teras dan mata pelajaran elektif. Ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada PIBG SMK Pangkal Kalong ya yang telah bersama-sama berkolaborasi dengan MPSM KB2, JPN, Guru Cemerlang serta beberapa sekolah-sekolah sekitar. Program yang kedua adalah program pembinaan modul sejarah ya bagi PDPR bagi tingkatan 4 dan 5. Ya, modul ini telah siap dicetak dan diedarkan kepada sekolah-sekolah yang berminat. Jadi modul ini mempunyai 10 tema yang menepati standard kandungan dan standard pembelajaran KSSM. Ya, dia dibina oleh guru cemerlang dan guru-guru sejarah yang berpengalaman dan insya-Allah ya harapan saya semoga lebih ramai pelajar yang akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti dan insya-Allah ya juga akan menaikkan LMS ataupun pelajar-pelajar yang layak menerima sijil SPM pada tahun 2021 nanti dan pada masa akan datang ya. Jadi terima kasih tak terhingga saya juga kepada pengetua SMK di dalam MPSM KB2 yang sangat komited dan sangat memberi kerjasama atas semua kerja buat yang dilakukan. Akhir sekali, semoga sekolah kita akan terus memberi sumbangan dalam bidang pendidikan dengan cara tersendiri seiring dengan tema kita The Moving Forward School. Akhir kalam dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan perbengkelan hari ini ya pembinaan channel YouTube SMK Pangkal Kalong 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua atas ucapan yang telah disampaikan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan hadirat sekalian, sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada penceramah kita, suka saya ingatkan untuk mengisi borang kehadiran dan borang penilaian
yang akan dikongsi semasa LDP dilangsungkan. Okey, untuk makluman, YouTube Live juga berlangsung serentak dengan Google Meet ini, tetapi dia pun masa dia lewat sikit, mungkin beberapa saat ataupun Cikgu Tong akan terangkan nantilah. Dia lewat sikit pada GM ni, dia YouTube Live, boleh layari, telah di-share di dalam grup masing-masing, grup sekolah. Boleh layari serentak dengan peranti tuan-tuan. Kepada yang peranti yang berupaya lah, kalau ada dua, contohnya ada laptop satu, telefon satu, boleh dua-dua lah. Ataupun kalau satu telefon pun boleh, tapi kita buat partition lah, boleh buat dua layar kepada telefon yang boleh. Okey, satu lagi diperlukan data yang stabil lah, ataupun lain yang stabil untuk kita teruskan. Okey, tanpa memasa lagi, majlis mempersilakan Puan Tong Swak Song ceramah kita pada ini. Saya dilantik sebagai moderator, jadi saya boleh bersama-sama dengan beliau sebagai dua hala. Jika ada apa-apa pertanyaan, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan tulis di chat ya, chat. Dengan chat tu saya akan kemukakan soalan-soalan kepada penceramah kita. Okey, tapi penceramah akan bagi masa dululah, bila nak boleh masuk untuk tanya ya. Okey, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Tong Swak Song. Silakan. Okey, Puan Tong boleh mula? Tak dengar suara. Okey, hello. Dengar ke Cikgu Ding? Hello? Okey, boleh dengar. Okey, Jelas. dengar? Jelas. Okey. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, moderator kita, maafkan saya. Moderator Encik Wan Rizaldin bin Abdul Rashid. Dengar. Okey. Nampak? Dengar? Indah sungguh si awan petang berarak di celah pepohon arak. Pemanis kalam selamat datang. Salam sejahtera pembuka bicara. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang berusaha Tuan Pengetua SMK Pangkal Kalung, Puan Hajah Rosmawati binti Ibrahim. Yang berusaha Penolong Kanan Pentadbiran Encik Baharudin bin Maknawi. Yang berusaha PKM kita Encik Abdul Razak bin Mamat, PKko Encik Abdul Hadi bin Yaakob, guru-guru kanan, kaunselor, guru-guru serta rakan AKP serta rakan daripada JPN, PPD dan juga yang join kita pada hari ini untuk perkongsian ilmu kita membuat channel YouTube untuk PDPR. Okey, jelas ke cikgu? Suara saya jelas ke cikgu? Sangat jelas. Okey, terima kasih. Bersyukur saya diberi peluang untuk perkongsian ilmu untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya rasa teruja, saya rasa terharu kerana dapat berkongsi ilmu. Bagi saya juga cikgu yang baru belajar juga. Jadi harap sedikit sebanyak yang saya akan kongsikan ilmu untuk membina channel YouTube ni supaya cikgu boleh variasikan teknik PDPR cikgu nanti. Maksudnya kita boleh variasikan kita punya pedagogi dengan menggunakan medium YouTube. Dan kita boleh kongsi ilmu bagi saya lah, apabila kita ada channel YouTube ni, kita boleh kongsi ilmu bukan setakat kepada anak murid kita, kita boleh sharing ilmu yang kita ada kepada seluruh masyarakat yang ada, yang akses kepada channel kita. Jadi saya rasa ni adalah sebenarnya satu medium yang baguslah untuk kita gunakan untuk kita pelajari.
Jadi kita kena start dengan langkah pertama kena ada channel YouTube lah kan. Jadi sebelum saya nak start dengan penerangan tentang macam mana kita nak buat channel YouTube, bolehkah saya share sedikit cerita macam mana saya boleh bermula channel YouTube ini? Moderator, okey ke? Saya cerita sedikit. Sila Pak Tom. Bagaimana sekarang bermula? Boleh sebab saya rasa perkongsian saya macam mana saya boleh jadi YouTuber lah. Kalau kita dah ada channel YouTube, kita dah buat video, kita dah upload video, bermaksud kita sudah menjadi seorang YouTuber. Jadi saya bermula ni sebenarnya dengan ujian lah. Ujian saya dengan dengan adanya penyakit yang saya alami pada tahun lepas menyebabkan masa saya menjalani proses kemoterapi kali kedua, saya rasa kali kedua, bermaksud dalam suasana keadaan yang saya cuti bersakit, dalam suasana di mana kita dalam keadaan yang lemah, tapi saya masih kuatkan semangat sebab saya berasa kita sebagai pendidik, kita sentiasa ada nak sharing sesuatu ilmu kepada seseorang. Jadi apabila dalam suasana keadaan sebegitu, saya cuba gunakan anak saya sebagai murid saya. Dan saya ada 2 orang anak yang kecil, maksudnya yang kalau kita bermaksud dia slow learner sikit. Satu bermaksud dia masih tidak mengenal huruf pada umur usia 5 tahun. Satu yang pada masa tu adalah darjah 2, iaitu 8 tahun. Tidak pandai mengeja dan membaca. Jadi apa yang saya buat sebab masa tu saya cuti sakit, apabila kita face to face dengan pengajaran secara bersemuka dengan anak kita, kita cepat hilang sabar. Apa yang saya buat bermaksud apabila anak-anak kita tengok YouTube, dia seronok. Jadi apa yang saya cuba buat adalah saya cuba uploadkan video untuk pengajaran dan pembelajaran supaya dia akan tengok seperti mana dia tonton YouTube orang-orang lain. Jadi apabila first step saya buat, saya dapati dia agak memberangsangkan. Dan apa yang menyebabkan saya teruja untuk melakukan yang seterusnya, sebenarnya apabila anak saya begitu gembira sebab dia kata mami sudah ada dalam YouTube. Tu. Jadi tu adalah perjalanan macam mana saya boleh menghasilkan video untuk upload ke dalam YouTube channel pada peringkat awal. Dan apabila saya selesai saya punya cuti sakit, apabila saya diberi dengan mata pelajaran yang baharu untuk saya, jadi di sinilah saya guna peluang untuk saya gunakan medium YouTube untuk kita buat video supaya kita lebih bersedia dengan konten, dengan dia punya animasi, dengan maksudnya variasi. Sebab kita pada masa tu adalah kita menjalankan pengajaran dan pembelajaran secara online ataupun offline. Jadi di sini adalah tentang apa yang mula-mula berlaku pada channel YouTube saya. Okey, jadi untuk hari ni, hari ni saya nak kongsilah, saya pun bermaksud start daripada kosong. Jadi hari ni saya akan membantu cikgu-cikgu untuk kita sama-sama wujudkan channel YouTube masing-masing untuk kita boleh gunakan channel ini untuk menyampaikan ilmu yang kita ada. Sama ada kepada anak murid kita, kepada masyarakat ataupun kepada siapa saja. Okey? Jadi cikgu nampak tak skrin saya, cikgu? Boleh nampak yang jelas. Ya? Okey, terima kasih cikgu Ding. Okey, jadi di sini saya nak kongsikan adalah macam mana kita nak buat channel YouTube dengan handphone ataupun telefon mudah alih. Jadi sepanjang penerangan saya minta maaf lah sekiranya penggunaan terminologi ataupun istilah ataupun berlakunya campur aduk dalam bahasa. Saya minta maaf, saya cuba gunakan bahasa yang untuk memudahkan kita supaya kita boleh wujudkan channel YouTube.
Jadi sekiranya ada salah dari segi istilah ataupun term dalam ICT, lepas ni cikgu-cikgu ICT ataupun otak-otak kita boleh berilah teguran ataupun perbetulkan saya ya. Okey, jadi untuk cara kita nak buat YouTube channel dengan menggunakan handphone, sebab biasa sekarang kita buat apa-apa pun kita gunakan handphone. Jadi hari ni saya nak dedahkan cara yang paling mudah kita nak wujudkan channel kita adalah dengan guna handphone sahaja. Okey? Okey, jadi saya minta sekiranya cikgu ataupun yang ada dalam kita punya perkongsian ilmu ada dua gadget, contoh ada komputer dan ada dia punya telefon, ataupun cikgu boleh gunakan dua pecahan dalam telefon masing-masing, sama ada satu untuk kita punya mic, satu untuk buka dekat dia punya telefon, iaitu tentang Google. Cuba cari dekat Google, iaitu sama ada kita tengok dalam carian Google ataupun yang ada simbol seperti mana slide yang saya tunjukkan. Cikgu jumpa ke? Cikgu Din? Jumpa. Boleh. Okey, saya teruskan sekiranya ada masalah cikgu ni kan saya. Okey, biasa kalau kita ada dekat Google search ataupun carian dekat Google, apabila kita klik dekat Google tu, kita akan keluar dengan satu paparan bermaksud satu paparan di mana di sini kita akan jumpa dengan bahagian atas, di bahagian carian tu akan ada satu bulatan macam logo di sebelah kanan atas. Cuba cikgu perhatikan sama ada kita gunakan window dalam komputer, untuk carian Google dia akan ada satu bulatan di sebelah atas, sebelah kanan. Dan di situlah sebenarnya adalah akaun Gmail ataupun akaun Google kita. Akaun Google. Jadi saya minta sebab bagi saya pun kadang-kadang apabila kita explore baru kita tahu, oh di sini sebenarnya kita punya akaun. Jadi apabila kita klik dekat bahagian bulatan tu, cikgu cuba tengok sama ada dia tulis tu adakah akaun yang cikgu nak bina channel YouTube cikgu. Maaflah saya suka bahasakan cikgu, maksudnya adakah bulatan logo tu adalah akaun yang cikgu nak bina channel cikgu. Sekiranya cikgu bukan akaun cikgu, minta cikgu tukarlah. Cara nak tukar macam mana? Cikgu tekan dekat bulatan tu. Cikgu tekan dekat bulatan, tengok apa yang dia keluar. Adakah sama dengan paparan saya? Adakah sama dengan paparan saya? Ada jumpa. Jumpa ya? Ya. Okey. Maksudnya cikgu kena pastikan yang cikgu nak buat YouTube channel tu akaun yang memang yang tu. Sama ada cikgu nak guna akaun MOEDL pun boleh, cikgu nak guna akaun personal pun tak apa. Tapi bagi saya, sebab kita nak perkongsian tak semestinya PDPC dalam sekolah, bermaksud kita boleh gunakan akaun personal lah. Personal ni maksudnya cikgu boleh create yang baru pun tak ada masalah. Jadi apabila kita tekan dekat situ, macam saya kalau cikgu tengok dekat paparan tu, dia ada lebih daripada satu. Lebih pada satu. Kejap saya share pada, dia akan ada lebih daripada satu. Kejap. Cikgu nampak tak paparan yang saya share? Nampak jelas. Ada lebih daripada satu nama kan? Ke satu? Cikgu nampak satu ke? Satu saja. Satu. Okey, apabila satu, contoh kalau nama yang satu tu bukan yang cikgu cuba cari arrow ke bawah. Arrow ke bawah. Di sebelah kita punya nama akaun tu, di sebelah kanan dia akan ada arrow ke bawah untuk kita cari akaun yang lain. Kalau sekiranya bukan akaun tu yang kita nak buka.
Jadi apabila cikgu klik dekat situ, cikgu akan nampak dia akan ada. Sekiranya kita ada lebih daripada satu, kita kena carilah yang mana satu yang kita nak. Kejap saya tunjuk. Bisa dah. Okey, kejap cikgu. Contoh, nama saya klik ke arrow ke bawah. Okey, kalau sekiranya yang tak ada akaun, dia boleh bina akaun baru. Contoh di sini paparan cikgu nampak ke? Paparan saya ada lebih daripada satu. Sekarang ni nampak ada 3 banyak ada nampak macam bahasa kita tak pandai baca pun ada kan? Ya. Dan ada satu tu saya create yang baru, iaitu yang bernama Tong Swat Song menggunakan Gmail, Tong Swat Song tapi Swat Song Tong. Jadi contohlah channel ni saya nak gunakan akaun yang ni, saya akan klik pada nama akaun tersebut lah. Boleh ikut ke? Kalau yang tak boleh ikut, minta kita punya bahagian peserta kat tangan, ataupun boleh tulis dekat bahagian catatan tu supaya moderator boleh tahu. Mungkin kalau saya cepat dia boleh perlahankan saya, ataupun kalau saya dah cikgu dah boleh follow, bermaksud saya boleh ke hadapan. Okey? Boleh ke? Okey. Saya teruskan ya. Okey, saya teruskan pada slide seterusnya. Apabila cikgu dah ada account, bermaksud di sini kalau cikgu yang tak ada, cikgu kena klik dekat add another account. Cikgu boleh create lebih daripada satu. Channel YouTube tak semestinya satu. Channel YouTube bermaksud kita boleh lebih daripada satu, maksudnya bergantunglah. Macam saya, mula-mula saya buat, saya hanya ada satu saja channel YouTube, iaitu Puan Tong Asdom Forever yang kita tengah live sekarang. Bermaksud di situ apa-apa saja video saya akan upload, tapi saya akan buat dalam bentuk playlist. Macam mana nak buat playlist tak apa, lepas ni kita akan belajar. Tapi sekarang kita nak create dulu bahagian kita punya account untuk kita nak buat channel YouTube. Okey, sekarang kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, apabila cikgu contoh tak jumpa dekat nama di situ, cikgu boleh sign in di sini, tulis nama alamat penuh Gmail cikgu, and then sekiranya cikgu tak ada, cikgu nak create yang baru. Contoh, cikgu boleh buat create account. Biasa dia akan ada dua bahagian pilihan. Satu iaitu for myself, untuk personal. Satu lagi untuk kita nak urus bahagian kita punya business ataupun perniagaan. Jadi biasanya kita akan klik pada myself lah. So apabila kita klik pada myself, okay, kita akan isi maklumat yang sepatutnya isi sehingga kita berjaya menghasilkan akaun yang baru. Okey, saya hanya teruskan ya cikgu. Ini particular cikgu kena isi macam biasalah, nama dan sebagainya. Okey. Contoh saya dah ada yang baru, apa yang saya buat, saya akan klik dekat situ. Apabila klik dekat situ, contoh beres, kita cuba tengok dekat bahagian atas. Bahagian atas bulatan tu adakah yang logo tu adalah akaun Gmail yang kita nak buat channel YouTube kita. Cikgu cuba semak, contoh kalau ya, kita tekan dekat bulatan tu. Tekan dekat bulatan sebelah kanan, dekat logo di bahagian atas Google. Ya ke tidak? Kalau ya, okey. Kita teruskan dengan step yang seterusnya. Okey. Kita teruskan dengan step yang seterusnya. Jadi apabila kita dah sampai sini, kita pergi kepada seterusnya. Okey, kita pergi dekat Google, kita type dengan perkataan YouTube. Ataupun kalau cikgu punya telefon sudah ada aplikasi YouTube, cikgu hanya buka dekat YouTube. Ataupun pergi dekat carian, type YouTube,
lepas tu masuk ke dalam aplikasi YouTube tersebut. Boleh ikut ke cikgu? Boleh ikut ke? Search ke YouTube. Boleh Saya rasa cikgu biasa tengok YouTube kan. Cikgu boleh pergi melalui aplikasi ataupun cikgu boleh melalui Google search. YouTube, and then apabila kita jumpa YouTube, kita hanya klik dekat YouTube tu untuk masuk ke dalam aplikasi YouTube. Okay, cikgu dah masuk ke? Boleh masuk dalam aplikasi YouTube? Boleh. Okay, saya nak apabila cikgu berada dalam aplikasi YouTube tu, cikgu cuba tengok dekat bulatan logo dekat YouTube tu adakah nama cikgu? Bulatan dekat atas sebelah kanan. Macam tadi, bulatan logo tu sebenarnya merupakan akaun kita. Sekiranya bukan akaun yang kita nak bina, cikgu kena tukar dengan cara tekan bulatan tadi. Tekan bulatan sebelah atas kanan. Tekan. Lepas tu apa yang cikgu akan dapat adalah cikgu akan nampak dia akan keluar seperti mana paparan saya. Ada tak cikgu? Cikgu akan nampak paparan, dia akan ada turn on at account your channel. Dekat your channel tu yang penting. Cikgu jumpa ke? Sebab kalau siapa yang ada handphone dia boleh praktikal teruslah. Dia boleh satu kita dengar, satu kita boleh praktis. Okey, maksudnya kita tekan dekat your channel. Okey, apabila kita tekan dekat your channel, apa yang kita akan dapat sebenarnya di sini kita dikehendaki untuk masuk kita punya profile picture. Macam biasalah, macam kita punya Facebook dan sebagainya, dia mesti ada profile, muka profile kita. Sama ada kita nak muka kita ataupun gambar apa-apa, ni bergantung. Bermasuk picture yang kita nak. So di sini apabila kita nak masukkan kita punya profile picture ke dalam YouTube channel kita, kita hanya tekan saja pada bahagian sama ada kita boleh ambil gambar tu melalui kamera ataupun kita boleh pilih daripada galeri telefon kita. So apabila cikgu tekan, cikgu akan dapati dia akan keluarlah sama ada kita nak ambil gambar dengan kamera ataupun daripada galeri. Apabila contohlah, saya ambil contoh, saya ambil daripada telefon yang mana saya sudah ada gambar, saya pilih satu. Contoh saya pilih dan saya akan klik di sini. Di sini apabila saya klik, cikgu nampak paparan profil saya ke? Tak nampak. Tak nampak. Okey, minta maaf. Kejap. Sekiranya apabila saya terang, cikgu tak nampak skrin, cikgu boleh bagi tahu mungkin ada masalah. Kejap. Saya kena share. Kejap. Cikgu nampak ke? Yang ni, yang tadi saya percepatkan. Okey, nampak. Okey, nampak ke? Apabila kita sampai dekat aplikasi YouTube, dia akan ada satu bulatan, logo bulatan di sebelah kanan. Logo bulatan tu sebenarnya merupakan akaun yang kita akan bina untuk channel YouTube kita. Cikgu kena pastikan bahawa bulatan tu, kalau cikgu nak create untuk akaun tu, pastikan akaun tu memang yang kita nak bina channel. Kalau cikgu ada banyak, cikgu kena tahulah yang mana cikgu guna pakai untuk bina akaun channel YouTube. Okay? So apabila kita dah sampai dekat sini, kita klik dekat bulatan tu cikgu, klik dekat bulatan logo tu. Apabila kita masuk, okay, dia akan ada paparan seperti mana yang saya share screen sekarang. Iaitu dia akan ada satu yang ditulis dengan your channel. Apabila ada perkataan your channel, cikgu boleh klik masuk ke dalam channel tu untuk kita nak set profile picture yang kita nak keluar dalam channel kita dan juga nama channel yang kita nak bina. Channel yang kita nak bina tak semestinya nama kita. Bergantunglah, contoh mungkin kita boleh buat
bergantung kepada apa konsep yang kita buat untuk channel tersebut. Mungkin masakan, dia boleh buat cooking ataupun bergantung. Macam saya letakkan nama saya lah, Puan Tong Asdom Forever. Cik Getah, boleh besarkan skrin tu, dia kecil sangat. Yang ni kecil sangat. Kejap. Ni. Kejap. Nampak ke? Nampak. Kita boleh besarkan sendiri ni slide ni. Boleh besarkan sendiri. Boleh ke? Cikgu nampak? Boleh. Boleh dah. Okey. So apabila daripada sini bermaksud cikgu pilih maksudnya pilih. Okey, pilih maksudnya gambar yang ada dalam galeri ataupun ambil gambar yang kita nak jadikan sebagai YouTube channel kita. Okey, sekejap Oh, kejap. Saya baru perasan cikgu sebab apa jadi kecil? Sebab macam ni, saya share sebahagian, saya bukan share yang besar. Maaf cikgu. Cikgu nampak dah? Boleh. Ni baru jelas kan? Nampak ya? Oh, minta maaf. Tadi lagi duk tanya nampak. Saya tak perasan bahawa cikgu nampak tu dalam situasi kecil. Okey, maafkan saya cikgu. Okey, kita sambung apabila kita nak supaya nama maksudnya nama channel kita, contoh kita bukan nak nama kita boleh edit dekat bahagian nama lah. Bermaksud ni bukan nama kita Cikgu kena faham, name di sini adalah nama channel kita. Macam channel saya bernama Puan Tong Asdom Forever, bukan nama saya. Ni bergantung, bermaksud tak semesti nama kita. Cikgu kena faham di antara nama kita punya Gmail account dengan nama channel. Okay? So apabila cikgu sampai dekat bahagian nama, cikgu dah letakkan nama yang cikgu nak, cikgu tekan dekat bahagian bawah tu dia akan ada satu kotak yang dia akan tulis create channel. Apabila cikgu tekan create channel, apa yang cikgu akan nampak pada telefon cikgu? Cikgu boleh perhatikan. Iaitu dia akan keluar lebih kurang macam ni. Cikgu cuba buat sebab selagi cikgu tak boleh buat channel cikgu tak boleh nak upload ataupun cikgu tidak boleh nak manage cikgu punya channel. Jadi Cikgu Din, moderator, maaf, boleh tak minta peserta yang dah cuba, yang siapa sudah berjaya boleh done dekat bahagian kita punya catatan ke, supaya feedback untuk kita. Kalau contoh ada masalah boleh angkat tangan ke ataupun boleh buat catatan supaya saya boleh balik ataupun kita boleh terus ke hadapan. Ya, bila ahli dalam video ni boleh tandalah angkat tangan ke dan ke, kita boleh sebab kalau cikgu ada tertinggal di mana-mana, maksudnya saya boleh membantu sebab kita lebih kepada kita kongsi ilmu untuk kita buat channel. So hari ni cikgu tak boleh menghasilkan video pun tak apa, sekurang-kurang cikgu sudah berjaya ada satu channel sendiri untuk cikgu nak guna pada masa akan datang. Ni ada nak minta ulang sikit. Ya, boleh. Undur sebab sikit. Tadi tak nampak Okey, cikgu saya undur balik ya. Cikgu tengok langkah step mudah sangat. Sekarang dia ada 2-3 cara cikgu. Salah satu, cikgu macam mana nak tengok YouTube, aplikasi YouTube. Dia ada 2-3 cara. Satu, kita pergi dekat Play Store, kita install ni YouTube. Seperti mana paparan saya sekarang. Cikgu nampak ke simbol dia? Kita install. Macam mana kita nak install? Cikgu kena pergi dekat Play Store Play Store. Ataupun satu lagi, kalau cikgu tak nak install app, boleh cikgu pergi dekat Google search, type dekat situ YouTube, dia akan keluar perkataan YouTube, cikgu tekan. Yang ni fleksibel cikgu, asalkan kita nak masuk ke dalam YouTube. Cikgu cuba buat dulu, yang dapat sila angkat tangan lah, baru saya boleh tahu cikgu boleh ikut ke tidak. Sebab bengkel kita nak
kalau boleh hari ni semua daripada rakan kita yang ada dalam kita punya perkongsian ilmu ni dapat membina channel masing-masing. Okey Cikgu Tong, dah tu. Okey, bagus. Okey, okey, apabila cikgu dah sampai dekat YouTube sini, cikgu masuk dekat YouTube tu, cikgu akan keluar paparan seperti mana lebih kurang macam saya lah. Sama ada cikgu guna komputer ataupun laptop ataupun cikgu gunakan telefon pun dia akan lebih kurang paparan dia lebih kurang macam ni. Minta untuk klik dekat bahagian butang sebelah kanan atas. Itu adalah akaun YouTube yang kita nak bina. Jadi cikgu tekan. Tekan situ, apabila cikgu tekan dekat bulatan tu, apa yang cikgu akan nampak, dia akan keluar macam ni. Seperti mana paparan saya. Contoh saya klik dekat channel saya yang saya nak buat yang baru menggunakan Gmail. Cikgu boleh tengok di sini dia ada dua Bahagian atas tu adalah nama dan bahagian bawah tu adalah saya punya Gmail. Alamat Gmail saya. Akaun Gmail saya. Jadi di sini saya nak cikgu cuba cari bahagian your channel. Your channel. Okay. Apabila tekan your channel tekan your channel. Ya. Okey. Okey, apabila cikgu dah siap tekan your channel, dia akan keluar satu paparan lebih kurang macam ni. Iaitu dia nak kita setting untuk gambar profil. Satu lagi adalah nama untuk channel kita. Cikgu jangan bimbang Contoh cikgu kata saya hari ni saya nak letak nama Tong. Tiba-tiba esok saya nak tukar, tak menjadi masalah. Sebab apabila channel kita boleh edit kemudian. Kita boleh edit. Bermaksud contohlah kali ni saya letak gambar kuih bulan sebab apa saya letak kuih bulan? Sebab kalau Chinese festival ni bulan ni adalah bulan dia panggil festival bulan. Jadi saya letak gambar. Contoh bulan depan contoh benda lain saya boleh tukar. Tak ada masalah dari segi gambar yang kita gunakan. Yang kedua dari segi nama pun sama. Contoh hari ni kita buat contoh PPR. Mungkin esok lusa kita rasa nama tu tak sesuai, kita boleh ubah bergantung kepada kesesuaian video yang kita upload dan kita boleh tukar kemudian. Yang penting cikgu kena create channel. Okay? Cikgu, sorry. Cikgu maaf silap share benda pula. Sorry. Cikgu masih nampak ke sharing screen saya? Tak nampak. Saya tertutup, maaf Okey, sekejap saya sharing semula. Kejap, maaf cikgu, kejap. Kena kecilkan dulu. Sekejap. Okey. Cikgu nampak ke? Tak ada. Cikgu nampak ke? Okey, nampak okey. Kan? Okey. Okey, kita teruskan nampak kita teruskan Okey, jadi apabila cikgu dah sampai dekat create channel, okey, kita untuk cara nak crop apa tu saya rasa tak ada masalah untuk cikgu-cikgu kan. Cikgu hanya crop saja bahagian kita nak. Apabila kita create, saya nak mesti keluar paparan lebih kurang apa yang saya tunjukkan di sini. Iaitu contoh channel saya tak letak Cikgu Tong, saya letak Cikgu Song. Cikgu nampak ke? Cikgu boleh buat ke? Cikgu Din dah berjaya menghasilkan ke tidak channel Cikgu Din? Okey, bagus. Saya nampak ada yang angkat tangan, beres. Boleh tu? Okey, saya teruskan Saya teruskan. Okey, saya nak cikgu cuba apabila cikgu dah ada YouTube channel. Bermaksud apabila cikgu dah keluar paparan tadi, cikgu sudah ada channel YouTube cikgu. Cikgu cuba type
Puan Tong dekat YouTube search tu jumpa tak saya? Jumpa tak saya? Puan Tong, type saja Puan Tong. Jumpa tak saya dalam tu? Ni maksudnya kita nak cuba lah, cikgu cuba. Boleh ke tidak? Ataupun link YouTube saya Di sini saya nak sharing lah apa yang saya ada dalam YouTube channel saya. Ya? Dah jumpa. Dah jumpa. Dah jumpa. Like, subscribe ya cikgu. Okay. Subscribe. Okay. Subscribe. Di sini saya nak kongsi sebab sebelum ni saya tak tahu. Subscribe ni sebenarnya bermaksud apabila kita subscribe kepada dia, bermaksud biasanya channel dia akan timbul. Bermaksud contoh kalau kita minat terhadap video-video yang dihasilkan ataupun perkongsian ilmu dengan channel tu, bermaksud kita subscribe dia akan keluar. Bermaksud apabila kita search dekat YouTube dia akan macam lompat naik. Cikgu faham ke apa yang maksud saya? Bermaksud benda tu biasanya dia akan keluar. Dan kalau cikgu tekan satu lagi dekat loceng dekat loceng ni dia akan ada 3. Or, personal ataupun none. Or tu bermaksud apabila kita tekan loceng ada saja video yang baru dia akan keluar notification kepada kita pada channel YouTube kita. Ya. Saya rasa tak ada masalah kan? Dan cikgu perasan ke tidak? Kadang-kadang apabila kita tak ada channel YouTube, kita nak buat sesuatu benda tak boleh. Pada nak komen ke nak apa dekat YouTube orang lain tak boleh. Sebab nak tak nak biasa kita ada channel baru kita boleh subscribe ataupun kita boleh buat apa-apa. Mungkin cikgu ada channel tapi cikgu tak perasan. Sebab kita tak gunakan. Okey, cikgu nampak ke paparan untuk saya punya paparan sekarang? Cikgu nampak? Nampak. Ya, Inilah channel YouTube saya cikgu. Cikgu nampak ke ni paparan saya yang saya tunjukkan sekarang? Ni adalah channel YouTube saya. Okey, cikgu boleh tengok di sini Saya bermula pada tahun lepas masa saya bulan 6. Sekarang dah ada lebih kurang 1,000 lebih lah jumlah subscriber saya. Sekarang ni adalah channel YouTube saya. Okey, cikgu boleh tengok di sini saya bermula ke atas tu ada mic cikgu Deng. Okey, kena tutup mic semua kita boleh buka channel YouTube dan juga Google Meet ni serentak mungkin ada gangguan sikit lah. Mungkin ada, ya betul. Jadi cikgu, apabila cikgu masuk di sini, kalau channel kita boleh nampak lah berapa orang subscribe kita. Okey, ni maksudnya kalau kita nak subscribe dekat channel. Contoh kalau saya belum subscribe, saya akan tekan subscribe dan tekan butang loceng kan. Biasa kalau kita dengar orang kata, tolonglah subscribe channel saya dan tekan butang loceng. Apa fungsi dia? Jadi apabila saya masuk dalam start jadi YouTuber untuk PDPR ni, baru tahu tekan loceng ni tujuan dia. Kalau tak tahu loceng tu untuk masuk kelas ke, loceng untuk apa. Okey, jadi di sini apabila kita dah masuk dekat channel contoh ni channel saya tunjukkan channel saya. Di sini kita boleh manage kita punya channel, kita boleh upload kita punya video di sini saya boleh tunjukkan pada cikgu-cikgu. Ni adalah antara video-video. Ni contoh kita tengah ada 11 orang yang menggunakan channel YouTube untuk kita buat bahagian LDP hari ni melalui channel YouTube. Okey, jadi maaf cikgu. Sekejap. Dia ada keluar ni pula. Sekejap. Okey. Iklan biasanya keluar. Dia biasalah iklan advertisement. Saya bukan nak buka yang ni, maaf cikgu. Saya tutup dulu. Kalau kita nak buat iklan pun boleh tapi kena bayar sikit pada YouTube. Kita kena bayar cikgu, ya betul. Biasanya kita nak guna yang free lah cikgu. Kan cikgu dia bayar yang guna yang tanpa iklan, dia
Maksudnya tanpa gangguan lah. Kejap Setahu saya PK Ham, Cikgu Jack dia memang Oh tak iklan, bagus pikiran kita. Okey, kejap cikgu, saya share semula cikgu dah. Kejap. Dia loading sebab nak masuk YouTube biasalah kan, sebab dia melibatkan kita punya data, melibatkan kita punya bahagian nak download. Okey, di sini saya nak share bahagian video dengan playlist supaya cikgu nampak sebenar apa yang kita boleh buat dengan YouTube channel. Cikgu nampak ke sini? Sekejap. Cikgu nampak ke paparan? Cikgu nampak ke paparan? Ada donat, ada kampung life, ada kesihatan, ada story for kid in English, ada sains tingkatan 2, KSSM, ada bahasa Cina tahun 3, ada pendidikan seni visual KSSM, adanya sains untuk tadika dalam versi bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Inggeris, adanya matematik untuk kindergarten. Dalam 3 bahasa biasa saya buat, ada yang 4 bahasa ada teks bahasa Cina untuk murid-murid sekolah SK, bukan untuk siapa sebenarnya, untuk anak saya. Anak saya sebab saya dia agak lemah dari segi penguasaan bahasa Cina, jadi saya gunakan teks untuk sekolah kebangsaan untuk jadikan sebagai bahan pengajaran dia. Jadi saya upload dalam YouTube, dia akan jadi macam BBM kepada saya lah untuk mengajar dia. Dan di sini cikgu boleh tengok lah, ada home garden, ada 4 bahasa pun ada. Saya buat YouTube bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Siam. Dan last sekali kalau cikgu tengok sini ada lagi ni, bukan last lah, paparan yang terakhir ada bahasa Cina tahun 2, ada bahasa Melayu untuk tadika, ada memasak dan ada bahasa Cina untuk tadika. Okay. Jadi kita mengambil masa yang lama untuk menghasilkan macam ni cikgu. Tapi dia tidak mustahil untuk kita menghasilkan seperti mana yang saya hasilkan. Dia mesti ada first step bagi saya lah. Jadi apabila kita dah ada, lepas ni kita akan tambah sedikit demi sedikit dan kita akan upgrade kita punya bahagian channel dan kita punya kualiti dari segi penghasilan kita punya video tu akan jadi lebih baik. Okey, di sini saya nak share contoh apa yang saya buat lah. Menggunakan aplikasi PowerPoint ada beberapa aplikasi yang kita boleh gunakan untuk jadikan video Salah satu yang kita boleh gunakan adalah PowerPoint. Sekejap cikgu. Ini adalah saya hasilkan dengan menggunakan PowerPoint. Hello， 大家好，今天我们来学习科学。 Ni suara saya cikgu. Science Suara saya original, Kuantong. 单元一 Okey, jadi kita boleh menggunakan aplikasi PowerPoint. Macam yang ni saya gunakan PowerPoint untuk menghasilkan video. Bermaksud kita kena prepare sedikit slide dan kita buat screen recording, bermaksud ataupun kita boleh record menggunakan aplikasi PowerPoint untuk menghasilkan video. Dan contoh kalau ada masalah apa-apa kita boleh edit menggunakan app yang lain. Jadi apabila kita buat, bermaksud benda tu dia akan jadi semakin semakin baguslah daripada mungkin pada peringkat mula-mula mungkin taklah begitu cantik. Kita semakin buat dia akan jadi semakin cantik. Contoh cikgu boleh tengok apabila saya klik, ni saya tambah dengan aplikasi. Fun. Ni untuk anak saya sebenarnya anak saya yang tadika. Nasi. Fun. Rice. Rice. Okey, jadi di sini sebenarnya kalau contoh kita nak kita punya bahagian video tu semakin bagus, kita mesti melibatkan beberapa kemahiran lah.
kemahiran kita nak buat slide, kemahiran kita nak record. Tapi cikgu jangan fikir benda tu susah, benda tu sebenarnya mudah. Kita boleh gunakan telefon saja. Contoh sekarang banyak boleh menggunakan app, contoh apa, CapCut. Tapi yang kalau cikgu tanya saya macam mana nak buat CapCut, saya tak pandai cikgu. Saya pun tak biasa. Saya biasa guna PowerPoint saja. PowerPoint bermaksud kita hasilkan video menggunakan PowerPoint ataupun menggunakan screen recording menggunakan telefon. Contoh saya nak tunjuk cikgu apa yang saya buat untuk subjek seni yang pengetua sebutkan tadi. Subjek seni saya guna screen recording saja cikgu. Saya gunakan telefon saja untuk record. Ataupun sains sebab sains untuk sains kejap cikgu. Saya gunakan screen recording saja cikgu. Screen recording ni bermaksud saya gunakan telefon, saya hanya screen recording saja untuk nak mengajar sains. Antara kenyaringan dengan amplitude dan kelangsingan dengan frekuensi. Kita akan tengok apabila amplitude gelombang. Ni maksudnya saya tidak menggunakan tak menggunakan app apa-apa, saya hanya screen recording. Bermaksud kita keluarkan slide yang ada tu, contoh slide ataupun buku teks dalam bentuk digital tu, maksudnya kita buat screen recording. Dan kita boleh upload sebagai video lah. Apabila screen recording dia akan jadi video. Video yang kita nak upload mestilah dalam bentuk MP4. Mudahnya macam ni cikgu. Kalau cikgu gunakan video yang kita record video, contoh anak kita sedang main, anak kita sedang membaca, yang kita record tu sebenarnya dia boleh di-upload dalam channel YouTube. Tetapi kalau kita nak sedikit info, biasa kita akan tambahlah dengan wording dan sebagainya. Okey, cikgu boleh ikut ke setakat ni? Cikgu boleh ikut ke? Boleh. Boleh jadi kalau cikgu tengok pada paparan sini, okey, paparan sini dia akan ada video, home ni maksudnya channel kita, home. Dia akan ada paparan, ni adalah video yang kita upload, segala video yang kita upload. Dan di sini adalah playlist cikgu. Playlist ni bermaksud kalau kita nak supaya video yang kita upload nampak lebih tersusun, kita akan letak di bawah playlist lah. Contoh kalau dia adalah video pasal bahasa Cina darjah 3, kita letak dalam video video bahasa Cina tahun 3. Kalau dia mata pelajaran sains, kita letak dalam sains. Saya boleh klik satu untuk cikgu tengok macam mana. Apabila kita klik dekat playlist, sekejap cikgu saya ulang semula. Okey, apabila kita klik dekat view playlist ni, bukan nak tengok video, kita nak tengok view playlist. Di sini cikgu boleh nampak contoh saya susun mata pelajaran sains saya. Untuk sains tingkatan 2, saya mula buat video untuk sains tingkatan 2 kalau tidak silap saya lebih kurang bulan 4. Bulan 4 tahun ni sebab ada perubahan jadual, saya mula ngajar tingkatan 2. Jadi saya gunakan untuk buat yang tingkatan 2. Jadi di sini contoh saya sudah ada 14 untuk mata pelajaran sains tingkatan 2. Jadi cikgu kalau contoh kita buat macam ni senang untuk kita masa kita nak buat PDPR, senang lah. Macam kita nak share dan sebagainya mudah. Macam biasalah, saya rasa cikgu faham apa yang saya sebut. Contoh kita nak share link kepada murid supaya murid datang tengok. Dan sebenar apa untung apabila kita buat channel sendiri, kita boleh tahu sebenar video kita, anak murid kita sudah tengok ke belum. Tu sebenar. Maksudnya apabila kita publish, kita share pada link tu kepada murid kita, apabila murid kita view, dia akan keluar. Sudah berapa orang view benda ni, dia akan keluar. Sekejap. Contoh yang ni yang tadika contoh kalau tadika ni maksudnya ramai view sebab ni daripada tahun lepas. Salam sejahtera, jom belajar membaca. Ini maksudnya view kita boleh nampak. Bahasa Melayu bersama dengan Puan. Ni jumlah view yang kita boleh nampak. Bermaksud kalaulah kita buat untuk PDPR kita, apabila kita upload, kita share pada
anak murid kita, bermaksud kita boleh tahu sama ada anak murid kita sudah tengok ke tidak. Kita punya bahagian YouTube. Biasa kalau kita share yang orang kita tak tahu anak murid kita tengok ke tidak, terutama apabila kita menjalankan PDPR. Dia kata tengok dah cikgu, tengok dah. Tapi sebenarnya dia tak tengok pun. Kita tahu sebab channel kita. Dia maksudnya dia kata dah tengok cikgu, tapi kita tengok view baru 3. Bermaksud adalah tu dia belum tengok. Dia hanya jeling, dia belum masuk, kita tahu. Okey, setakat untuk bahagian untuk apa? Bahagian playlist Jadi untuk upload kalau cikgu tengok untuk upload, contoh sekarang saya tak ada butang upload sebab saya share, saya menggunakan akaun MOEDL, tapi saya masuk dalam channel Puan Tong. Bermaksud dia kalau akaun yang lain-lain dia walaupun kita orang yang sama, dia akan kena pasti sebagai orang yang berbeza, individu yang berbeza. Cikgu faham ke apa maksud saya? Bermaksud kadang-kadang kita ingat kita tapi bukan kita. Pening ke istilah saya guna? Cikgu Ding, boleh ke? Boleh tu. Boleh faham. Faham. Boleh faham Bermaksud kita kena pastikan masa kita nak masuk untuk edit, kita kena pastikan bulatan sebelah kanan atas tu mesti kita. Yang tu yang penting. Sebab tu tadi kalau tidak, contoh kita tidak boleh buat apa-apa. Kita tidak boleh edit sedangkan kita kata kita. Bermaksud dia akaun yang berbeza, YouTube channel yang berbeza. Contoh kalau kita ada 5 akaun, kita ada 5 channel, bermaksud channel kita adalah channel yang berbeza. Contoh di sini adalah channel untuk MOEDL. Saya punya channel tak ada apa-apa, tak ada subscriber, tak ada apa-apa. Ni cikgu boleh tengok. Ni YouTube channel MOEDL. Bermaksud tak ada subscriber tapi sudah ada channel YouTube. Okay? Jadi untuk cara untuk paling mudah saya rasalah apa yang saya boleh kongsikan hari ini, apa yang cikgu boleh praktis adalah kita biasa kita gunakan telefon untuk share video-video cikgu-cikgu lain. Boleh, tapi kadang-kadang kita mungkin PDPR kita dengan anak murid kita adalah tak sama dengan kita dengan murid cikgu sekolah lain, tak sama. Jadi kadang-kadang kita perlu ada yang kita sendiri. Kadang-kadang kita boleh share tengok pada kesesuaian. Sebab itulah kita perlu ada yang kita. Tu apa pandangan saya lah. Dan dengan ada YouTube channel ni sebenarnya kita boleh kongsi banyak benda. Bukan setakat untuk PDPR, untuk minat kita pun boleh cikgu, untuk kita punya menjana pendapatan pun boleh. Kalau cikgu pernah tengok dalam yang masakan tu, yang pendapatan berpuluh-puluh ribu, tu maksudnya sampingan lah. Apabila kita dah semakin banyak, mungkin kita adalah peluang untuk mendapat pulangan macam tu. Tu saja yang bahagian untuk channel. Saya beri laluan kepada cikgu-cikgu ataupun cikgu Ding. Boleh tanya cikgu-cikgu apa yang cikgu nak tahu ke selain pada tu? Ada tak? Kalau tak, saya akan masuk kepada yang tadi lah. Macam mana kita nak upload video mudah. Ya, ada setakat tu ada boleh? Apa cikgu yang ingin tanya boleh kemukakan sekarang. Boleh. Okay. Tak ada kalau tak ada. Tu ada Cikgu Syarifah. Ya. Okey. Tuan, adakah YouTube channel ni sama dengan FB di mana kalau kita buat sesuatu ada balasan ataupun komen daripada netizen? Maksudnya adakah dia akan diberi komen oleh orang lain ke maksud cikgu? Ada. Ya. Yang ni saya akan masuk lepas ni cikgu Maksudnya apabila kita upload kita punya video dia ada kejap tak dengar. Sekejap cikgu, saya share saya punya screen kejap.
Okay, cikgu saya sharing tab ni cikgu tengok sekejap. Adakah? Sekejap. Ada. Bukan. Sekejap cikgu, sekejap saya sharing sekali. Okay, cikgu saya sharing ni, cikgu tengok sekejap. Ada okey, bantu langsung. Sekejap cikgu. Okay, Cikgu Tong. Ya? Kita nak tahu siapa yang subscribe kita punya YouTube. Boleh tak? YouTube channel. Ya. Okey, kita tak ada setengah orang kita boleh tahu. Dia sekiranya dia apa, kalau kita panggil dia hide ataupun unhide bergantung kepada individu. Bermaksud contoh kalau saya ada channel YouTube, saya boleh setting sama ada orang boleh tahu ke tidak saya subscribe dia. Bermaksud dia macam kita ada hak kita untuk orang nak tahu ke tidak. Rahsia lah. Saya ada dengar macam ada bunyi bising ke cikgu? Cikgu Din? Saya rasa ada echo lah. Macam ada tak jelas lah cikgu. Sekejap. Saya boleh setting sama ada saya subscribe dia. Maksud dia macam kita ada hak kita. Tu dia echo daripada YouTube lah itu. Ya. Rasa YouTube. Tutup YouTube dulu. Dia lantunan tu. Bukan yang saya rasa. Terima kasih Cikgu Ibrahim sudi hadir kepada kita punya kursus hari ini. Ya, untuk makluman jemaah semua, Cikgu Ibrahim adalah YDP kepada MPSM ya, Kelantan. Terima kasih Cikgu. Saya balik kepada yang tadi. Ada lagi gangguan tak? Okey. Okey, mohon semua tutup mic dulu. Okey. Cikgu Tong akan memberi penerangan sikit. Okey, sekejap. Mungkin ada cikgu tadi, mungkin ada cikgu hak buka channel YouTube Cikgu Tong tu melalui laptop, lepas tu dia hak streaming live tu. Mungkin tu dia bagi. Tutup minta cikgu tutup lah dia sebab dia akan mengganggu, tak jelas jadi. Okey, tadi persoalannya tanya sama ada kalaulah orang subscribe channel kita boleh tahu ke tidak. Ada setengah kita boleh tahu, ada setengah tak boleh tahu, bergantung kepada setting kita. Sebab apabila kita create channel, create channel. Apabila kita create channel, kita klik masuk dekat channel kita tu, dia ada setting. Cikgu boleh pergi tengok dekat setting. Bermaksud dalam setting tu kita boleh benarkan orang tahu yang kita subscribe dia ataupun kita tidak benarkan dia tahu siapa yang subscribe dia. Ayat faham ke cikgu? Faham. Maksudnya kita sebagai kita pemegang channel ataupun saluran channel kita tu, kita ada hak untuk kita nak set sama ada orang boleh tahu ataupun tidak. Tapi di sini saya tak. Okey. Biasa yang komen ni dia. Yang komen tu siapa-siapa boleh komen. Yang komen sebab tu kalau cikgu ni saya nak masuk macam mana kita nak upload video cikgu apabila kita nak upload video, sebab kita dah ada channel, kita akan upload video. Apabila kita nak upload video, kita boleh pilih mana-mana video untuk di-upload. Dia akan ada 3 kategori. Saya terangkan dulu boleh ke lepas ni, nanti saya jawab balik apa yang dipersoalkan tadi.
apabila kita upload video, dia akan ada satu upload video biasa, yang kedua create short, yang ketiga go live. Jadi apa yang kita buat hari ni, contohnya kita go live. Yang upload video bermaksud kita boleh pilih saja apa-apa video yang kita ada, yang kita dah buat ataupun kita dah ambil. Contohlah yang ni tak ada edit langsung. Saya hanya ambil video pokok Nona depan rumah saya ambil, bermaksud saya boleh upload ke YouTube channel saya. Kita hanya klik dekat upload macam tadi saya ulang balik. Okay, apabila kita dekat sini dia suruh create, apabila create dia akan ada 3 perkara yang kita boleh buat. Satu, upload video. Yang kedua, create a short. Yang ketiga, go live. Jadi apabila kita nak upload video, kita tekan dekat upload video, dia akan keluar paparan lebih kurang macam ni cikgu. Bermaksud contoh dalam galeri kita adalah video pokok Nona. Saya akan klik dekat video pokok Nona tu, saya akan next dan kita akan nak publish kita punya video. Contoh, video ni contohlah kita ajar budak dari segi nama, pengelasan dan sebagainya, kita nak ajar budak tentang pokok Nona. So apa yang ada di sini, sebelum kita nak publish, dia akan ada beberapa perkara yang kita kena isi. Satu, tajuk bermaksud tajuk video kita. Yang kedua, penerangan ataupun description. Yang ketiga ni adalah dia ada perkataan public dan dia ada arrow ke kanan. Okey, untuk yang ni apabila ni saya skip cikgu nama, penerangan. Okey, apabila kita pergi dekat bahagian butang ada public, dia akan ada 3 benda, iaitu public, unlisted dan juga private. Apa maksud 3 istilah ni adalah apabila public, kita publikkan kita punya video, bermaksud video tu boleh diakses oleh sesiapa saja yang nak tengok kita punya video. Yang kedua, apabila unlisted, bermaksud orang-orang tertentu sahaja yang memiliki link yang kita berikan saja yang boleh akses. Manakala apabila kita letak dekat private, bermaksud kita ataupun orang yang kita set sahaja boleh. Cikgu faham ke? Beza dia, apabila kita buat public, bermaksud benda tu adalah seluruh dunia boleh akses kita punya video yang kita publish. Tetapi kalau kita buat unlisted, orang yang share link tu boleh tengok. Tetapi kalau private, orang yang kita set ataupun kita sendiri yang boleh tengok video tersebut. Jadi di sini apabila kita nak orang-orang tertentu saja boleh tengok, contohlah kita PDPR dengan murid kita, kita boleh letak unlisted. Sebab apa unlisted? Bermaksud orang lain yang tak dapat link tak boleh tengok. Mungkin cikgu rasa kadang-kadang kita rasa video yang kita hasilkan ni tak bagus. Mungkin dari segi kita baru belajar, kita rasa malu. Tapi apabila kita rasa macam tu, kita boleh pilih unlisted. Bermaksud bukan semua orang boleh tengok kita punya video kecuali orang yang dapat link. Dan apabila di sini, contoh apabila kita nak publish, kita boleh setting kita nak publish bila, nak terus ni pun boleh. Benda yang kedua, dalam sebelum kita nak upload kita punya video, kita kena select audience. Bermaksud kita punya penonton tu siapa? Penonton di sini adalah sangat penting cikgu, sebab saya start daripada kosong. Bermaksud banyak juga masalah yang saya jumpa sepanjang saya upload saya punya video. Iaitu dia ada 2 benda penting. Satu, video yang kita hasilkan tu adakah untuk kanak-kanak? Yang kedua, adakah video tu bukan untuk kanak-kanak? Di sinilah setting dia yang penting. Contoh kalau untuk pendidikan, untuk anak-anak, biasa saya akan set it's made for kids. Bermaksud kita punya video tidak boleh diguna pakai ataupun di komen secara bukan-bukan. Sebab apabila kita letak not it's for kids, kadang-kadang akan ada orang luar di sana, kadang-kadang dia sengaja komen tapi dia letak link benda yang tidak baik lah. Maksudnya adanya link yang benda yang tak elok lah cikgu. Macam tu. Okey, saya jawab ke persoalan tadi, orang boleh komen ke tidak? Cikgu, apabila cikgu sudah ada channel YouTube, cikgu boleh pergi dekat channel saya, cikgu boleh pergi mana-mana video yang saya sudah upload, cikgu boleh pergi komen. Di situ bermaksud cikgu boleh tahu sama ada cikgu boleh komen ke tidak video ni,
ataupun video yang lain-lain. Maksudnya dia ada beza. Ada setengah saya set sebagai kid, ada setengah saya set bukan untuk kanak-kanak. Saya jawab ke Cikgu Din? Boleh? Saya rasa boleh dia jawab. Sudah menjawab tu. Ya, sudah menjawab. Kan? Cikgu faham ke apa maksud dia? Maksudnya sebelum kita nak publish kita punya video, yang ni adalah kriteria penting. Sebab bagi saya pernah saya punya upload video tiba-tiba ada benda link macam kalau kita benda yang tidak patut lah. Jadi saya rasa tak patutlah sebab anak-anak kita tengok YouTube tu untuk anak-anak, sekiranya tertekan link tu bermaksud dia akan ke benda yang tidak sepatutnya. Sebab itulah kalau untuk pendidikan, untuk anak-anak, saya recommend lah cikgu-cikgu klik yes, it make for kid walaupun tak ada muka budak ataupun sebagainya dalam kita punya video. Saya rasa ada YouTube channel dia tutup komen. Ya, biasa kalau kita tutup komen tu bermaksud kita set it make for kid. Biasa, biasa macam tu. Cikgu boleh cubalah masuk dalam yang saya buat untuk tadika dan sebagainya. Cikgu cuba pergi komen, boleh keluar dalam paparan. Kalau tak boleh bermaksud memang saya sudah set, memang tak boleh komen. Saya boleh baca komen dia tapi maksudnya ada setengah benda apabila dia komen saya boleh buang. Contoh kalau komen tu yang jenis negatif saya boleh buang, saya boleh remove. Sebab saya sebagai pemegang channel saya boleh remove. Bermaksud contoh dia komen benda-benda yang bukan-bukan, saya boleh remove. Cikgu faham ke? Okey, boleh teruskan Cikgu Tong? Boleh teruskan Okey, seterusnya, ya. Di sini ada, kalau kita setting dah date tu, maksudnya sampai tarikh tu baru kita boleh publish ke? Ya, betul. Maksudnya contohlah kita nak buat PDPR. Biasa saya nak buat PDPR, saya tak boleh buat pada hari yang sama. Biasa saya kena buat 1-2 hari preparation, contoh seminggu sebelum tu. Maksudnya kita dah upload tapi kita jangan publish. Kita buat private ataupun unlisted. Dan kita jangan share link tu sehingga pada hari yang kita nak dia boleh tengok. Cikgu faham ke? Kita boleh upload tapi kita jangan publish sebagai public ataupun unlisted. Kita hanya buat unlisted dan jangan share link tu kepada siapa-siapa. Bermaksud benda tu tak boleh ditengok oleh siapa-siapa. Tu teknik lah cara yang saya buat. Cikgu faham ke? Saya sudah menjawab ke persoalan cikgu? Okay, dah. Okey, jadi contoh macam tadi, contoh saya klik, saya upload, contohlah saya dah letakkan nama dan sebagainya, ni dah ada 2 view. Ini contohlah, mungkin hari ini mungkin bilangan view sudah berubah dan sebagainya. Untuk channel Cikgu Song ni saya create bertujuan sebenarnya untuk kita buat kita punya LDP kali ni lah. Jadi saya hanya ambil video secara tanpa edit, ambil video dengan telefon dan saya upload untuk nak menunjukkan pada cikgu bahawa sebenarnya kita nak buat kita nak jadi YouTuber tu adalah sesuatu yang sangat mudah. Tetapi kita kena ada prinsip lah. Prinsip kita adalah apabila kita upload, kita jangan ambil hak orang lain. Sebab dia ada di bawah apa kita panggil copyright. Okey, kejap cikgu. Saya teruskan sikit lagi Okey. Ni contoh yang ni saya set it's not for kid. Bermaksud orang boleh komen. Dan apa yang cikgu tahu saya nak share lah sebab benda ni saya buat 2-3 hari sebelum ni. Apa yang saya dapat ada bahagian komen yang bukan-bukan. Jadi apabila dia komen, saya sebagai ni saya boleh remove komen yang bukan-bukan. Jadi untuk nak selamat, jadi kita kena tukar balik lah. Contoh X make for kid. Lebih selamat untuk bahagian komen yang bukan-bukan. Ni bahagian copyright cikgu. Biasa ni saya hanya baca lah cikgu tengok apa sebenarnya copyright. Copyright ni biasa apa yang di bawah hak cipta terpelihara ni biasa kait dengan audio visual, contohnya rancangan televisyen, movie,
online video. Sebab itulah kadang-kadang kita sengaja, bukan sengaja, kita biasa nak tengok benda-benda, kadang-kadang ada cerita movie baru, kita akan search dekat YouTube, tetapi kadang-kadang kita tengok kita kata ada, movie ni dah ada dalam YouTube. Lepas tu kita share pada kawan kita kata dah tak ada. Bermaksud biasanya apabila kita ambil hak cipta terpelihara untuk upload, dia boleh kita panggil dibuang oleh pihak yang berkuasa. Maksudnya pihak YouTube tu lah. Dia boleh remove sebab hak tu adalah hak orang lain, bukan yang kita. Okay? Jadi sound recording dan sebagainya pun samalah. Okay, yang ni saya rasa cikgu kena study lah apa yang kita boleh ambil, apa yang kita tak boleh ambil. Okay, sama juga ada banyak kali saya buat video dan dia kira saya punya video tu saya sudah ambil hak orang lain sebab saya masukkan lagu. Sebenar lagu ni dia ada dia punya hak cipta terpelihara. Jadi kita tidak boleh kata suka-suka kita punya video, kita letak lagu boleh, tapi bermaksud orang lain boleh tuntut bahawa itu adalah hak dia. Cikgu faham ke? Maksud saya, walaupun video tu cikgu buat, tapi sebab lagu tu cikgu ambil yang orang lain, bermaksud kita boleh dibuang hak kita. Dan kita tidak boleh, maksudnya kalau cikgu nak jadi seorang YouTuber untuk mendapat pendapatan, menjana pendapatan daripada situ, cikgu tidak akan dapatlah pulangan. Faham ke cikgu? Boleh faham ke? Okey, boleh. Okey, jadi sebab apa kita nak buat YouTube channel ni? Satu, kita boleh like, kita boleh subscribe ke channel lain dan kita boleh urus kita punya channel. Bermaksud kita boleh urus, kita boleh buat channel kita. Maksudnya mengikut kriteria yang kita nak. Contoh ini untuk PSV, ini untuk apa-apa. Kalau kita tak ada channel YouTube, bermaksud kita tak boleh wujud sebagai satu public untuk kita nak like, kita nak komen dan sebagainya pada channel orang lain. Jadi tu saja saya rasa yang saya nak sampaikan untuk bahagian membina channel YouTube. Jadi akhir kata daripada saya lah, senyum selalu, sentiasa positif dan kita kena mula daripada langkah pertama sebelum kita boleh maju ke hadapan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Okey. Puan Tang, kita buka soalan boleh? Boleh. Sebab kita nak bengkel, kita perlukan dua hala Cikgu Din. Kita perlukan dua hala supaya nak kok mana-mana cikgu kita semua ada channel YouTube sendiri dan boleh nampak apa yang dia boleh buat dengan channel YouTube. Morning Cikgu Tong. Ya, morning. Boleh ke kalau kami nak invite Cikgu Tong to come to our school? SMS Pasir Putih. Boleh ya? Untuk buat macam ni ke cikgu? Ya. Boleh kalau ada kita panggil ada peluang boleh kongsi apa yang saya ada. Okey. Kongsi apa yang saya ada, saya boleh kongsi cikgu. Okay. Saya rasa sebab apabila kita memberi sesuatu perkongsian ilmu walaupun sikit kita akan ada balasannya. Itulah. Okay, terima kasih. Betul. Terima kasih Cikgu Tong. Ya. Adakah persoalan lain Cikgu Din ataupun nak cuba try buat ke? Saya nak tanya Cikgu Tong, Kalaulah kita menggunakan let's say lagu ataupun apa-apa sumber daripada orang lain, selain daripada ditarik daripada let's say lah channel kita dan sebagainya, adakah ada tindakan lain lagi yang dilakukan pada kita? Sebab saya memang takut kalau betul, guna cikgu. hak cipta orang lain. Ya, betul cikgu. Saya kadang-kadang kita nak jadikan satu video tu menarik, nak tak nak kita akan masukkan muzik dan kita tidak boleh jadi segala-gala. Kita bukan jadi pembuat video, kita tak boleh jadi, maksudnya kita tak boleh menjadi penyanyi dalam masa yang sama. Maksudnya kita perlukan, kita boleh cari dia ada yang bukan dia maksudnya muzik yang tidak
diletak sebagai copyright, ada. Tapi cikgu kena try lah cikgu, macam saya saya try and error. Okay, lagu ni, music ni tak boleh. Music ni boleh. Jadi apabila music tu boleh, saya hanya gunakan music tu je cikgu. Sebab kita kan, kita fokus lebih kepada kita nak mengajar. Kita bukan fokus kepada kepada lagu tu sedap ke tidak. Kadang-kadang kita nak lebih menarik saja untuk anak-anak kita, sekurang-kurang dia lebih sukalah mendengar kan. Ada muzik latar dan sebagainya, tapi kita kena make sure muzik latar yang kita masuk tu memang bukan yang dia boleh search lah cikgu boleh search muzik yang bukan under copyright, dia ada. Tapi kalau lagu yang orang nyanyi biasa cikgu, dia copyright cikgu. Dan ada kadang-kadang kita sebagai YouTuber apabila kita buat sesuatu video, kita rasa kita dah beri sepenuh kita punya effort tiba-tiba benda tu dia kata hak cipta terpelihara bermaksud boleh diklaim oleh pihak lain, jadi kita akan rasa frust lah. Jadi sebab itulah banyak PDP video PDPR saya tak masukkan suara bunyi ataupun lagu latar. Saya hanya gunakan voice macam ni je cikgu untuk sebagai saya punya video. Ya, cikgu boleh pergi tengoklah. Ya. Ada yang buat channel ni untuk pendapatan dia. Ya, betul. Masuk akaun. Macam mana kita dapat akaun? Okey, cikgu. Saya nak sharing sebab dia panggil monetization kalau tak silap. Kalau saya salah sebut dalam term bahasa Inggeris, minta maaf lah. Kadang-kadang baca ngejo super budak juga ni. Okay, jadi dia panggil monetization. Monetization ni bermaksud apabila seseorang YouTuber, dia punya YouTube channel sudah dalam masa 1 tahun, dia berjaya untuk mendapat 1000. Kalau kita subscriber, kalau contoh kalau kita dalam Facebook dia panggil follower kan, ataupun dalam Insta dia panggil follower kan. Jadi kita kena ada minimum 1000 dan view kita punya video kena 4000 jam. Maksudnya kita baru layak. Maksudnya tiket baru layak dapat tiket untuk monetization tadi. Jadi untuk cikgu-cikgu lah, saya baru dalam bulan ni sudah mencapai 1000. Saya bukan target untuk tu cikgu. Saya sebenarnya pada peringkat awal saya buat sebab saya nak mengajar anak saya. Dia adalah bahan BBM saya. Dia adalah satu benda yang saya boleh hilangkan stres saya untuk mengadap anak saya yang kadang-kadang kita akan hilang sabar sebab sekali ajar tak dapat, 2 kali ajar tak dapat. Apabila kita guna YouTube macam ni, video, kita boleh suruh dia ulang untuk 5 kali, 6 kali pun tak apa. Jadi kita rasa benda tu kita pun happy. Kita punya pendidik ataupun kita punya murid tu pun akan happy. Maksudnya two way lah, win-win situation. Tapi cikgu kena ada sedikit effort lah untuk menghasilkan video tadi. Saya jawab ke cikgu Din? Hak tadi untuk layak untuk nak dapat duit. Dan macam mana nak dapat tu, kalau cikgu tanya saya tak dapat lagi apa-apa. Just saya rasa gembira sebab sudah mencapai 1000 subscriber walaupun saya tak pernah bagi tahu rakan-rakan di sekolah. Saya bukan apa cikgu, bukan saya tak suka share, tapi saya sifat malu. Sebab tu kalau cikgu tengok, hari ni lah hari pertama orang kena kuantum muka ni. Sebab sebelum ni saya hanya rekod untuk bunyi saya saja, suara saya. Saya tak guna muka real. Jadi hari ni lah orang tahu ni sebenarnya Cikgu Tong. Cikgu Tong, you are pretty. Boleh guna muka. Saya cikgu, saya sebenarnya banyak bahasa. Saya rasa sebab apabila saya diuji dengan kesihatan, saya rasa inilah peluang saya memberi ilmu kepada semua. Saya boleh gunakan apa yang saya ada untuk sharing dengan semua. Dan satu medium yang saya boleh guna adalah YouTube channel cikgu.
Sebab saya boleh bahasa banyak cikgu, saya boleh bahasa Siam, saya boleh bahasa Cina, saya boleh bahasa Mandarin, Hokkien, English, walaupun tak begitu lancar, tapi saya rasa saya akan gunakan apa yang saya ada untuk masuk dalam saluran YouTube saya supaya siapa-siapa yang masuk dia boleh mendapat ilmu daripada perkongsian saya. Itu sahaja. Adakah yang nak tanya apa-apa? Terima kasih di atas pujian cikgu. Okey, ada soalan lagi? Potong, kita konten kita tu contohnya macam tadi ke buat slideshow, PowerPoint semua tu kita prepare dulu baru kita upload kan. Cikgu, kalau cikgu buat untuk PowerPoint ni dia tidak boleh jadi sebagai video. Bermaksud satu cara biasa apa yang saya buat saya pun try and error yang mana lebih mudah Kalau cikgu ada version PowerPoint yang baru, contoh dalam Windows 10 apa tu kan, biasa dia akan ada butang untuk kita record sebagai video. Apabila kita buat slideshow, kita terangkan, kita boleh record pada masa yang sama ada nak ada muka kita ataupun tanpa muka kita untuk jadi save sebagai video untuk kita upload dalam YouTube. Tetapi contoh kalau cikgu rasa cikgu tak ada kemampuan nak buat macam tu, tak apa. Peringkat awal apa yang cikgu boleh buat adalah kita ada buku digital. Betul kan cikgu? Kita ada buku digital sekarang. Cikgu boleh buka buku digital dekat handphone masing-masing. Apabila buka digital buku yang kita nak ajar dekat handphone masing-masing, bermaksud salah satu aplikasi telefon zaman sekarang dia ada screen recording. Screen recording bermaksud dia akan rekod apa yang terpapar pada skrin termasuk suara kita. Apabila kita buat screen recording, apabila kita stop recording, dia akan save sebagai MP4. Bermaksud automatik file itu boleh di-upload ke dalam channel YouTube kita walaupun kita tidak edit. Macam tadi saya sebut, kita sebagai guru, kita banyak komitmen lain, kita ada kena buat itu, buat ini. Jadi kadang-kadang kita akan ada masa yang terhad untuk menghasilkan video yang berkualiti. Cikgu jangan fokus, saya nak buat benda ni mesti cantik. Tidak. Kita cuba buat dulu apa yang kita boleh buat. Lepas ni kita cuba selangkah demi selangkah upgrade kita punya quality video. Contoh lepas ni kita boleh gunakan program. Contoh kita boleh gunakan program Filmora. Kita boleh edit suara kita yang sumbang, yang tak sedap tu kita boleh cut, boleh. Tapi yang tu maksudnya dia level yang lebih tinggi lah. Saya bukan kata saya ni level tinggi, tidak cikgu. Saya pun belajar juga. Maksudnya step by step. Step yang pertama yang saya belajar, jadi mula-mula saya upload video adalah screen recording. Dan masa tu telefon saya tak canggih cikgu. Telefon saya tak boleh screen recording. Dan saya perlu tambah app dalam saya punya telefon untuk saya buat screen recording. Itulah permulaan saya jadi YouTuber dengan channel untuk PDPR. Saya jawab ke Cikgu Ding? Jawab kan? Ya, terima kasih jawapan jelas tu. Okey, kita buka lagi pada soalan-soalan. Jika ada untuk tanya Cikgu Tong ni. Ke Cikgu nak tahu apa yang saya boleh share ke? Ke Cikgu nak tengok video yang saya buat dengan Filmora, video yang saya buat dengan screen recording. Tapi Cikgu boleh pergilah dekat channel saya sebenarnya. Tapi kalau Cikgu nak saya tayang, saya boleh sebutlah ni saya guna apa. Kalau Cikgu nak. Kalau Cikgu nak tanya macam ni pun tak ada masalah. Contoh kalau Cikgu nak saya tunjuk, saya boleh tunjuk. Video ni saya buat dengan apa, video ni saya buat dengan apa. Okey Puan Tong. Ya, saya Cikgu Zaki. Saya Cikgu Zaki ni. Saya lah, terima kasih kerana saya sebenarnya on off ni sebab ada tetamu di rumah ni. Tak apalah, cuma lah ni kalau YouTube kita kena beringat sikit muzik yang kita guna Ya betul, muzik kalau boleh jangan masuk.
Original sound lah. Cikgu nak nyanyi. Macam saya saya nyanyi ABC untuk anak saya. A, B, C, D, E, F, G sebab nak ajar dia untuk abjad. Dia tak pandai. Yang tadi kali 5 tahun itu dia tak pandai. Last kali sebab dia kata benda ni tak boleh copyright. Last kali saya masuk suara saya. Nyanyi pun lagu mami dia. Dia suka. Mami masuk dalam YouTube. Jadi kalau kita guna muzik copyright, copyrighted, sekurang-kurangnya kita letak kredit lah dalam video kita. Sebab kalau kita tak letak kredit, orang itu komplain. Ya, betul. Lepas tu YouTube akan tarik balik. Betul. Cikgu, kalau kita 3 kali strike saya pun tak tahu, saya pun baru belajar channel saya telah di strike sekali untuk apa dia panggil copyright. Sebab kadang-kadang kita masuk sesuatu benda kita tak tahu. Kita bukan niat kita adalah mengajar. Niat kita adalah mengajar. Kita ambil bahan orang lain pun adalah tujuan untuk mengajar, untuk pendidikan. Jadi kadang-kadang ada yang kita ambil dia ada hak. Jadi sebab tu dia boleh claim dia punya hak cipta tu. Jadi untuk muzik memang kebanyakan walaupun muzik yang kita dengar tanpa lagu memang biasanya hak cipta terpelihara. Kita kena jaga-jaga. 3 kali strike cikgu, channel cikgu boleh dibuang jadi tak ada channel. Cikgu kena buat kosong. Start daripada zero. Selain daripada muzik, gambar yang kita guna juga gambar yang kita guna tu kalau kita ambil yang original dan tidak ada kredit pun orang boleh komplain dan menyebabkan kita akan kena tindakan Jadi untuk apa-apa saja sama ada suara, gambar ataupun muzik lebih-lebihnya kita biasalah ambil background muzik kan. Jadi kita tertakluk kepada hak cipta, sebab itulah kita sekurang-kurangnya kena letak kredit dalam video yang kita buat dan sebab kita upload. Tapi satu cara lagi sebenarnya kalau kita sekadar untuk mengajar di pelajar kita saja, itu consider dalaman, kita sebenarnya video itu kita boleh letak di Google Drive. Jadi bermakna kita localize, kita tak publish lah kepada YouTube. Jadi kalau kita localize, kita ada kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis muzik, gambar ataupun apa-apa saja. Jadi terpulang kepada pilihan yang cikgu-cikgu buatlah. Tapi kalau nak dapatkan subscriber macam tu, dah tentulah kita kena ada channel YouTube. Saya bagi contoh satu lagi ialah community sensitivity, mengikut community sebagai contoh untuk channel kalau net, dulu kita masukkan, saya masukkan gambar majlis korban kita di sekolah tahun 2012. Dia berlaku dalam beberapa tahun ini, itu sudah dianggap ditutup oleh YouTube kerana dianggap sebagai mengganggu sensitiviti masyarakat. Jadi perkara-perkara itulah yang perlu kita ambil perhatian lah kalau kita nak buat video dan kita nak upload ke YouTube. Itu saja. Terima kasih pandangan saya. Saya tambah sikit, betul lah. Bagi saya, kita kena jaga yang tu. Sebab apabila dia ada 2 kriteria penting. Satu hak cipta terpelihara. Yang satu lagi adalah tentang kita tidak boleh melanggar sensitiviti, kita panggil sensitiviti masyarakat. Bermaksud ada unsur-unsur keganasan, unsur-unsur maksudnya dia boleh remove kita punya video. Walaupun video tu adalah hak cipta cikgu. Terima kasih Cikgu Zaki. Saya sebenarnya banyak lagi benda yang kena belajar dengan Cikgu Zaki. Sebab saya ni, benda-benda ni pun saya maksudnya kita try and error macam tu cikgu. Maksudnya belajar daripada tak tahu sedikit demi sedikit lah. Tapi kalau Cikgu Zaki, maksudnya kita boleh refer.
tempat yang kita boleh jadikan guru untuk bahagian macam ni. Terima kasih Cikgu Zaki. Sama-sama, tak ada apa, sekadar perkongsian je. Okey. Okey, kita boleh buat video kita mengajar di rumah masa PKP ni. Kita mengajar, kita ambil stand, ambil gambar video kita mengajar kan. Sebab tu sebenarnya kalau yang paling mudah cikgu guna video rakaman biasa. Tapi kalau cikgu nak supaya tulisan tu jelas, cikgu kena guna dalam bentuk PDF lah cikgu. Maksudnya dalam PDF ataupun PowerPoint. Sebab kalau cikgu ambil rakaman, tiba-tiba cikgu tunjuk dengan buku cikgu, tulisan tu adalah susah untuk kita nak tengok. Jadi adalah maksudnya kita kena kreatif lah. Kita kena tahu kalau kita guna cara ni adalah bagus dari segi macam ni, tapi tak bagus dia apa. Maksudnya kita kena ada tahu kelebihan dan kekurangan apabila kita upload sesuatu video. Contoh video ni, ni bagusnya bacaan tulisan dia cantik. Contoh kalau kita buat dalam PowerPoint, kita boleh besarkan tulisan jadi dia lebih jelas. Kalau kita buat video bermaksud mungkin murid rasa macam kita tengah berkomunikasi dua hala dengan dia. Maksudnya mungkin keberkesanan tu lebih bagus. Dan dia rasa cikgu ada di situ. Cikgu ada ni ke? Senyap belakang ni ataupun tengah try ke? Tak ada salah dah ke? Sudah capai ke apa yang saya sampaikan ni? Kalau cikgu tengah gigil nak create channel, nak try upload dah tak tahu. Nanti kalau cikgu dah cuba upload boleh lah paste dekat kita punya in-com message ni, kita boleh try access. Sebelum lupa boleh isi borang kehadiran tu dekat chat kita ada link untuk kehadiran. Jadi boleh isi dan juga penilaian. Jadi InsyaAllah ya CJ Digital akan dibekalkan mengikut email yang diberikan nanti. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh tutup ya, HM. Boleh silakan. Okey, terima kasih sekali lagi terutama Puan Tong penceramah kita pada hari ini, Puan Tong Swak Song. Ramai yang ada yang baru kenal dia, sudah lama kenal dia. Subscriber baru kenal cikgu. Subscriber. Jadi kita boleh like atau share atau subscribe channel dia. Nanti cikgu-cikgu lain boleh buat channel, kongsi sama-sama, kita share sama kita. Kita share sama-sama kita. Betul. Moga boleh memberi manfaat pada semua lah. Okey, saya pun dengan tak sengaja saya terbuat juga tadi. Dan saya share ada, tapi tak ada follower lagi lah. Tak apa, nanti cikgu Din bagi saya follow cikgu. Okey, jadi saya ucap terima kasih sekali lagi Puan Tong kepada semua, terutama daripada pihak daripada luar SMP Pangkakala yang sama-sama berada di majlis ini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga mendapat manfaat daripada majlis pada hari ini. Terima kasih HM dan juga pihak pentadbiran SMP Pangkakala. Dan saya tutup majlis kita dengan wal asr dan doa kafarah. Terima kasih semua yang sudi hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahniah Kak T, tahniah. Terima kasih Cikgu Tong. Terima kasih Cikgu Tong. Terima kasih.
Terima kasih semua. Tahniah kepada pengetua Pakar Kampung, tahniah kepada Puan Tong, tahniah kepada semua. Salam daripada Sekolah Menengah Sains. Terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih. Welcome. Tahniah Ton. Terima kasih semua. Terima kasih semua Mak Hala di bawah. Saya tak biasa jadi penceramah kali pertama dalam hidup saya. Kerana inilah kali pertama jadi penceramah. Dan akan berulang lagi ya Cikgu tahu? InsyaAllah. Terima kasih semua pengetua.